Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam program khas. Ini adalah Malaysia memilih PRU15. Sudah pasti menjadi tumpuan pada hujung minggu inilah pengumuman calon-calon yang bakal bertanding untuk PRU ke-15. PKR contohnya malam tadi sudah mengumumkan sebilangan besar calon. DAP di peringkat negeri juga sudah mengumumkan. Muda malam ini, Barisan Nasional juga akan menyusul. Tetapi apakah maknanya kalau kita mengumumkan calon-calon pilihan raya ini kalau kita tidak mengutarakan ataupun meneliti isu yang sebenar? Banyak perbincangan kita cerita mengenai pengundi muda, pengundi pertama kali, dan itu mendominasi perbincangan dalam PRU ke-15 ini. Tapi saya ingin membawa anda kepada perhatian kepada kelompok usia warga emas. Ada peri pentingnya kita bercerita mengenai kelompok warga emas, pengundi warga emas ini. Bukan sekadar melihat kepada kesetiaan mereka untuk mengundi ataupun memilih calon ataupun parti politik tertentu, tetapi isu-isu yang dihadapi oleh mereka. Malaysia bakal menghadapi ataupun menuju kepada negara menua, aging population menjelang tahun 2030. Bagaimana kesediaan kita untuk melihat isu-isu yang dihadapi dan juga cabaran yang dihadapi oleh kelompok menua ini? Adakah itu seksi atau sesuatu perkara yang mahu diutarakan oleh ahli-ahli politik pada PRU kali ini untuk mereka memenangi undi? Berapa ramai populasi warga emas yang menjadi pengundi dalam PRU ke-15 ini? Mari kita tunjukkan data-datanya secara secara mudahnya. Kelompok warga emas ini kita kategorikan sebagai mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Berdasarkan dapatan daripada Universiti Melaya dan juga kajian dilakukan oleh Universiti Melaya, GIS dan juga Astro Awani, kelompok ini mencakupi ataupun merangkumi 18% daripada pengundi untuk pilihan raya pada kali ini. Ini berkaitan dengan 60 hingga 69 tahun, mereka membentuk 10.75%, manakala 70 hingga 79 tahun, ini adalah 5.1%, 80 hingga 89 tahun sebanyak 1.67%, manakala 90 tahun ke atas berjumlah 0.41% daripada pengundi dalam PRU yang ke-15 ini. Dari taburan pengundi pula, mari kita lihat di mana peratusan warga emas dapat dilihat tertumpu kepada negeri-negeri di pantai barat Semenanjung, di mana kalau dapat dilihat di sini, negeri-negeri seperti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Perak dan juga Pulau Pinang antara negeri-negeri yang mencatatkan peratusan warga emas yang tertinggi. Kuala Lumpur contohnya 23.2%, Pulau Pinang 22.3%, manakala Perak membentuk 21.2% pengundi-pengundi yang terdiri daripada mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Dan dapatan ini daripada segi petaan dan juga daripada segi geografinya melihat kepada 5 parlimen yang diletakkan sebagai ada populasi warga emas yang terbesar. Ini adalah terbukti ataupun mencakupi ataupun 5 parlimen yang paling ramai pengundi dengan warga emas teramai ialah P049 di Tanjung Pulau Pinang, dan yang keduanya ialah di Bukit Bintang di Kuala Lumpur. Bandar Kuching juga antara negeri ataupun parlimen yang mempunyai warga emas yang teramai, dan juga diikuti dengan beberapa kawasan lain seperti di Ceras dan juga di Bukit Bendera. Apakah maksudnya ini? Bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan warga emas ditangani dengan lebih baik? Adakah mereka ini hanya dinilai berdasarkan kesetiaan mereka ataupun pengalaman kering mereka ketika mengundi dalam pilihan raya umum yang lepas? Bagaimana isu kesihatan, isu kos sara hidup, isu wang persaraan dan kebajikan mereka? Bagaimana ianya ditangani dengan baik? Adakah cukup kita bercerita mengenai bantuan semata-mata untuk menjamin kesejahteraan warga emas? Saya ingin bersama dengan Ridauddin Daud, wartawan Astro Awani yang berkelana di negeri Perak, langsung dari Bagan Serai. Ridauddin Daud, Perak antara negeri yang ketiga memiliki jumlah warga emas yang tertinggi. Menariknya juga di Perak ada 2 buah bandaraya yang diklasifikasikan dan juga pernah mendapat pengiktirafan bahawa itu adalah bandar yang paling sesuai ataupun paling kondusif untuk usia persaraan, iaitu Taiping dan juga di Ipoh. Ridauddin Daud juga berkesempatan untuk bertemu dengan golongan-golongan pesara, khususnya veteran tentera. Apa yang kita boleh fahami secara mudah ataupun secara dasarnya apabila kita bercerita mengenai populasi warga emas dan juga apa yang Ridauddin Daud jumpa di negeri Perak?
Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia. Ya, Zul, sebenarnya isu kalau sebut kali pilihan raya, banyak isu dimainkan. Isu beria, isu pendidikan, isu harga rumah, isu kos sara hidup dan sebagainya. Namun isu melibatkan warga emas ataupun warga yang semakin menua, memandangkan kita pun akan mencapai usia negara benua pada tahun 2030 ini, sebenarnya mungkin ada dibincangkan, namun tidaklah begitu kerap sebagaimana isu belia, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau diikutkan, ada mungkin saya boleh klasifikasikan kepada 3 perkara asas yang paling penting untuk dibincangkan. Itu pertama ekonomi, kedua kesihatan dan ketiga secara keseluruhannya kehidupan mereka selepas bersara. Jadi dari segi ekonomi sebenarnya bagaimanakah wakil rakyat atau pemimpin melihat ataupun membantu pesara-pesara ataupun warga-warga emas di luar bandar terutamanya, dan di bandar juga ramai juga. Kalau ikutkan data yang Zul kongsikan, kebanyakannya di parlimen yang disebut itu adalah parlimen-parlimen yang boleh dikatakan di kawasan bandar. Jadi sebenarnya apakah yang boleh dibantu? Sebenarnya kalau diikutkan, apabila kita melihat meninjau di sekitar kawasan, tak kira lah Ipoh, Bagan Serai dan sebagainya, seakan ada satu pattern di mana warga emas pasti antara pot yang paling penting ataupun paling banyak mereka tinggal ataupun duduk, ataupun kita boleh kata, orang boleh kata lepak, adalah di kedai-kedai kopi pada waktu pagi. Jadi itu sebenarnya menimbulkan persoalan dalam hidup selepas persaraan dan sebagainya. Adakah mereka mencukupi wang mereka untuk duduk di sebegitu dan sebagainya? Bagaimana pula dengan ekonomi dan sebagainya? Jadi antara isu yang sempat saya bertanya kepada pesara dan juga warga-warga emas, isu yang paling memberi tekanan kepada mereka tentunya adalah kos sara hidup dan juga harga barang yang semakin meningkat. Tahun demi tahun berlalu, pilihan raya demi pilihan raya berlalu, namun janji hanya tinggal janji. Usaha untuk memastikan harga barang tidak meningkat nampaknya masih lagi belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Dan kalau di luar bandar pun sebenarnya, kalau di luar bandar di Bagan Serai, di Ipoh, malah di Padang Rengas, di Kuala Kangsar juga ada ramai penoreh getah. Penoreh getah itu juga usia mereka sudah lanjut. Jadi harga komoditi juga antara perkara yang perlu diberikan perhatian. Kerana kalau difikirkan harga komoditi seperti sawit, kejap naik, kejap turun. Ketika naik bolehlah mereka tersenyum, namun apabila turun dengan sangat mendadak, sudah tentu memberikan tekanan kepada mereka. Begitu juga harga getah dan sebagainya. Isu-isu inilah yang patutnya diberi perhatian oleh pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat mereka. Umum calon sudah pun dilakukan semalam, PKR, dan semalam juga ada DAP di Perak, Amanah juga ada umum calon. Jadi sebenarnya tak banyak pun. Kalau ikutkan sebenarnya antara intipati ucapan, kebanyakan lebih terarah kepada golongan muda, tidaklah begitu terarah kepada orang tua. Mungkin mereka memfikirkan bahawa pengundi-pengundi warga emas ini merupakan deposit tetap yang tetap akan mengundi mereka, tidak kiralah apa pun yang berlaku. Ada juga saya bertemu, saya sebenarnya tertarik dengan kata-kata dari seorang peniaga yang saya temui di Sungai Siput baru-baru ini. Saya mengatakan kepada beliau sudah hampir 10 kali mengundi. Apa nasihat beliau kepada pengundi muda? Tiada nasihat untuk pengundi muda, kerana pada beliau pengundi muda adalah pengundi yang sudah bijak, sudah tahu menilai mana yang baik dan buruk. Namun pengundi warga emas seperti beliau kebanyakannya taksub, tidak kiralah bagaimanapun pemimpin mereka, mereka akan tetap mengundi. Kalau betul tidak mengapalah, kalau tidak betul itu yang menjadi masalah. Itu antara isu ekonomi dan juga isu pandangan mereka. Kedua tentunya melibatkan isu kesihatan. Di mana-mana kalau kita tengok di hospital, di klinik kesihatan dan sebagainya, di mana-mana tempat pun, bukan sahaja di Perak, malah di seluruh Malaysia, kita lihat ramai warga emas di klinik kesihatan. Ada yang menunggu lama, sejam, 2 jam, mungkin lebih dari itu. Jadi itu sebenarnya antara perkara yang perlu diberi perhatian, kerana kita tahu warga emas kesihatan mereka tidaklah begitu memuaskan. Ada yang sihat, alhamdulillah, namun ada juga ramai yang berdepan pelbagai masalah, dialisis, kencing manis dan sebagainya, yang memerlukan rawatan rapi, yang memerlukan perhatian daripada doktor, jururawat dan sebagainya. Namun apa yang menyedihkan, tidak banyak hospital pun ditempatkan di luar bandar. Di bandar mungkin tiada masalah, namun masalah yang utama pula di bandar apabila terpaksa berkumpul ataupun bersama dengan orang lain yang menyebabkan kawasan itu menjadi sesak. Namun di luar bandar nampaknya hospital tidaklah begitu banyak. Di Bagan Serai ini pun tidak silap saya ada sebuah yang akan dibina, namun masih lagi belum siap. Sedangkan jumlah warga emas di Taiping pun sebenarnya boleh dikatakan agak tinggi juga sebenarnya warga emas di sini. Taiping ada hospital, namun melihat kepada luar daripada Taiping, nampaknya isu-isu itu antara yang perlu diberi perhatian, kesihatan terutamanya. Dan kemudian yang mungkin yang boleh saya rangkumkan adalah kehidupan terutamanya selepas mereka bersara. Baru-baru ini saya bertemu dengan pesara tentera. Tentera bersara lebih awal kerana apabila mereka masuk menjadi anggota tentera pada usia 18 tahun, mungkin sebelum 40 ataupun 40 lebih mereka sudah pun bersara. Namun ketika usia 40 lebih yang saya temui, kebanyakannya belum sampai warga emas, semuanya baru 50 lebih, ada seorang sahaja 75 tahun. Itu pun mereka sudah menyuarakan bahawa wang pencen yang diterima tidak mencukupi. Itu belum mencapai warga emas. Jadi bayangkan Zul, apabila mereka akan menginjak usia warga emas dengan kudrat pun semakin tidaklah begitu kuat, dengan
pekerjaan sudah tentu mereka tidak boleh lakukan dengan banyak dan sebagainya. Namun apabila wang di poket tidak mencukupi, sudah pasti ia akan menghadirkan kesukaran kepada mereka. Jadi sebenarnya Zul, itu antara isu-isu yang perlu diberi perhatian. Bukan hanya untuk belia dan sebagainya, namun isu warga emas juga perlu diberi perhatian. Datang turun padang dan lihat sendiri apa yang mereka perlukan. Jangan anggap mereka sebagai pendeposit tetap untuk anda, untuk semua wakil rakyat, kerana mereka pun sebenarnya tidak lagi pasif. Mereka sebenarnya melihat, mendengar, namun dengan cara tersendiri. Dan mungkin jika anda membelakangi mereka, mungkin satu hari nanti mereka juga akan membelakangi anda dan tidak mengundi anda. Jadi wakil rakyat, ingatlah, warga emas juga seperti lagu yang kita pernah dengar ketika saya muda dulu pun, warga tua teras masyarakat. Ingatlah, itulah sebenarnya yang perlu anda fikirkan. Warga tua teras masyarakat, jangan pernah pinggirkan nasib dan kebajikan mereka, Zul. Din, kalau dapat diberi perhatian apabila kita bercerita mengenai kegiatan ekonomi mereka. Din bercerita mengenai mereka lepak di kedai kopi, tapi mereka masih lagi bercerita mengenai harga sawit, harga getah, tapi kudrat tidak banyak seperti waktu muda. Dan juga bagaimana kita melihat bahawa walaupun kudrat itu mungkin boleh dipertikaikan, tapi mereka masih lagi ada sesuatu untuk disumbang kepada masyarakat. Mereka masih lagi bergelut dengan kos dan juga poket untuk mereka, duit daripada poket untuk mereka keluarkan hari ke hari walaupun duduk di luar bandar. Ada yang kata, oh senanglah, dah pencen, makan gaji, makan pencen, tak perlu susah-susah hidup, duduk di luar bandar. Adakah itu benar apabila dia duduk lepak bersama dengan pakcik-pakcik ini di kedai-kedai kopi dan juga di pasar-pasar? Baik Zul, kalau betul apa yang dikatakan tu Zul, saya kalau bertemu mereka saya takkan dapat apa cerita pun. Pasti kalau saya bertanya, pakcik macam mana pakcik duduk di luar bandar lepas bersara, kehidupannya okey ke? Kalau itu saya tanyakan dan semuanya okey, sudah pasti saya akan pulang dengan tangan kosong. Namun apa yang diberitahu kepada saya kebanyakannya menyuarakan isu yang sama, iaitu isu sara hidup, isu tidak cukup pencen dan sebagainya. Walaupun mereka mungkin dilihat seperti, oh ya nampak pagi-pagi minum di kedai kopi dan sebagainya. Namun perlu diingat, harga kedai kopi 10 tahun lepas dengan harga sekarang sebenarnya semakin meningkat. Namun pencen mereka kalau meningkat pun tidaklah begitu banyak. Kalau pesara tentera pun kalau tidak silap saya 2% pada setiap tahun. Kalau mereka yang dapat 1,200 pada setiap bulan. Jadi bayangkan, mungkin 20 tahun barulah melebihi 2,000 lebih dan sebagainya. Jadi anda bayangkan apabila perlu menunggu sebegitu lama untuk mendapat kenaikan yang tidak begitu banyak, namun harga barang pula nampaknya naik setiap tahun, naik tanpa menunggu gaji. Naik, bila gaji belum naik, harga barang dah naik. Jadi itu sebenarnya antara yang pandangan yang sebenarnya perlu ditolak tepi, kerana mereka walaupun bersara sebenarnya mereka memang ada ruang, memang ada duit di poket, namun tidaklah seperti banyak yang anda sangkakan, kerana mereka juga kadang-kadang terpaksa ikat perut juga. Itu yang sebab ada yang berniaga, ada yang kudrat tidak begitu kuat, masih lagi bangun awal pagi untuk menerih getah, untuk mendapatkan wang lebihan untuk anak dan juga keluarga, untuk anak yang menyambung pengajian. Kerana perlu difikir bahawa hidup mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, namun juga adalah untuk anak-anak, terutamanya bagi mereka yang masih lagi sedang melanjutkan pengajian, sudah tentu memerlukan banyak wang. Jadi sebenarnya antara yang perkara yang boleh dimanfaatkan kepada warga tua ni sudah tentu buah fikiran mereka, kerana mereka sudah pun banyak pengalaman di dunia ini, sudah banyak perkara yang mereka tempuhi. Sebenarnya kalau diikut, kalaupun kita pergi berbual dan bertanya petua tips, dan malah mungkin kalau kita berbual tentang ekonomi, mungkin ada daripada mereka yang boleh menceritakan sesuatu yang sebenarnya di luar kotak pemikiran anda. Mungkin anda tidak pernah nampak, tidak pernah tahu pun. Mungkin mereka tidak akan bercerita tentang KDNK, FDI dan sebagainya. Namun mereka akan memberikan satu input yang berbeza. Walaupun berbeza, saya fikir ia adalah satu input yang sangat berguna, bukan sahaja untuk pemimpin wakil rakyat, namun untuk juga kaki tangan kerajaan untuk memastikan Malaysia ini dapat dipacu dengan lebih baik, Zul. Itu cerita yang menarik daripada Ridauddin Daud. Beliau kini berada di Bagan Serai, warga Bagan Serai, orang kampung Ehsan Yahya. Kalau ada cerita, boleh berjumpa dengan Ridauddin Daud. Beliau melakukan liputan di sana. Terima kasih Ridauddin kerana berkongsikan cerita. Selepas ini, saya akan dapatkan pandangan pakar, analisis pakar mengenai warga emas dan juga kelompok Malaysia menuju ke aging population, warga menua ini. Dan bagaimana mereka ini bukan sahaja fixed deposit untuk parti ataupun ahli politik tertentu. Bagaimana isu mereka perlu ditangani dengan baik. Itu selepas ini.